Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi sedikit penerangan berkenaan dengan bacaan-bacaan khusus menurut riwayat Hafsi an Asim, Tariq Asy-Syatibi. Sebelum kita teruskan dengan penjelasan saya sebentar tadi, kita kena tahu dulu jenis-jenis bacaan dan cara bacaan menurut riwayat Hafsi an Asim, Tariq Asy-Syatibi. Terdapat 8 jenis bacaan iaitu saktah, ishmam, imalah, raum, tashil, nakal, silah dan ibdal. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis bacaan riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Yang pertama sekali ialah saktah. Saktah ialah memberhentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula dengan nafas yang sama. Maksudnya di sini ialah apabila kita hentikan bacaan tersebut, kita tidak boleh menarik nafas yang baharu. Jadi, kita kena hentikan nafas dengan kadar 2 harakat dan apabila kita hendak sambung bacaan yang lain, kita kena sambung dengan nafas yang sama. Tanda saktah ini di dalam Al-Quran ialah huruf sin. Huruf sin kecil yang terletak di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu. Saktah ini juga berlaku jika pembaca memilih untuk membaca secara wasal ataupun sambung sahaja. Jika pembaca ingin memilih untuk wakaf berhenti, pembaca tidak perlu membacanya secara saktah. Dia perlu hentikan begitu sahaja. Apabila ingin sambung sahaja, dia perlu menggunakan cara bacaan saktah. Baiklah, kita tengok contoh-contoh tersebut. Okey, di sini kita ada 3 contoh saktah dan cara bacaannya, iaitu pada surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27 dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Baiklah, kita pergi satu-satu. Iaitu pada surah Yasin ayat 52, iaitu ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Cara bacaannya ialah saktah pada kalimah marqadina. Kita boleh lihat di situ pada atas ayat marqadina tu ada sin kecil. Bermakna di situ kita perlu saktah. Dan menyambung ayat hadza tu dengan satu nafas dalam ayat marqadina. Baiklah, cara bacaannya contoh marqadina hadza. Baiklah, contoh seterusnya ialah pada surah Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Cara bacaannya ialah saktah pada kalimah man. Kalau kita tengok di situ, atas kalimah man ada sin kecil. Jadi kita kena saktah dengan menyambung kalimah raq dalam satu nafas sahaja. Contohnya man raq. Okey, contoh yang terakhir ialah pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Contohnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baiklah, cara bacaannya ialah saktah pada kalimah bal. Kalau kita tengok di situ atas kalimah bal ada sin kecil, jadi kita perlu saktah dengan menyambung kalimah rana dalam satu nafas sahaja. Okey, seterusnya ialah jenis yang kedua ialah imalah. Apa itu imalah? Imalah ialah menyebut baris atas condong kepada baris bawah. Baiklah, kita lihat contoh tersebut. Contoh bacaan imalah ni ada satu sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Hud ayat 41. Contohnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Okey, kalau kita lihat di sini, kalimah yang diimalahkan ialah pada kalimah majreha. Itu kalau kita lihat pada maksud yang saya jelaskan tadi, itu baris atas. Baris atas yang dimaksudkan ialah pada huruf mim, iaitu maj, dan dicondongkan iaitu pada huruf ra.
di bawah huruf ra tu ada satu bentuk iaitu yang berbentuk diamond. Okey. Maksud tadi dia kata baris atas condong dibaca dengan baris bawah. Takkan kita nak baca majroha, majruha. Jadi bacaan sebenar ialah majreha, dicondongkan kepada baris bawah. Okey. Atau nak lebih jelas lagi ialah cara bacaannya dengan menyembunyikan huruf ra di antara baris atas dengan baris bawah seakan sebutan ray pada perkataan, contohnya perkataan X-ray. Okey. Ia boleh diselarikan dengan ataupun disamakan dengan majreha. X-ray, majreha. Berikutnya kita masuk pula kepada jenis ishmam. Itu pengertian ishmam ialah memuncungkan kedua bibir sejurus selepas, mematikan huruf sebagai isyarat baris depan tetapi tanpa bunyi. Poin dia di situ ialah memuncungkan bibir sebagai isyarat baris depan. Okey, kalau nak faham lagi saya jelaskan nanti. Okey, seterusnya ialah menurut Imam Hafsi An-Asim, iaitu memuncungkan bibir tersebut bermaksud muncung bibir setelah membaca secara sukun pada huruf yang akan dimuncungkan tersebut, iaitu pada huruf nun. Baiklah, untuk pengetahuan semua, bacaan ishmam ni ada satu sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Yusuf ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey. Kalimah yang saya bulatkan ialah pada kalimah la ta'manna. Cara bacaannya, ketika membunyikan dengung pada huruf nun yang bersabdu, kita perlu memuncungkan sebentar seolah-olah ia mengisyaratkan terdapatnya huruf nun di hadapan yang bersabdu tersebut, iaitu nun yang berbaris depan. Itu kalimah la ta'manna ni asalnya ialah la ta'manna, maka wajib dibaca dengan ishmam pada huruf nun pertama yang berbaris depan. Okey, kita boleh lihat tanda ishmam ni itu berada pada atas huruf mim, iaitu tanda diamond. Itu apabila nun tadi itu la ta'manuna, nun tadi diganti kepada tanda diamond. Apabila nun bertemu dengan nun, itu digabungkan kedua-duanya, itu nun dan na tersebut, dan berlakunya ishmam, maka nun tersebut dijadikan sebagai nun yang bersabdu. Jadi bacaan ishmamnya dibaca dengan la ta'manna. Seterusnya, jenis bacaan ra. Ra ni ialah membaca sebahagian baris sahaja dengan suara yang perlahan dan hanya didengari oleh orang yang berdekatan sahaja dengan kadar 1/3. Okey, jenis bacaan ra ni kalimah dia sama je dengan bacaan ishmam tadi. Okey, kalau nak lihat contoh bacaannya, saya boleh jelaskan sebentar nanti. Okey, contoh bacaan ra sama dengan bacaan ishmam, iaitu dalam surah Yusuf ayat 11, iaitu pada kalimah yang saya bulatkan, iaitu pada kalimah la ta'manna. Tetapi dalam ra kita baca secara ishmam juga, tapi dalam ra kita perlahankan sedikit dan dibaca dengan la ta'manna, tetapi secara perlahan, tidak memunculkan bibir secara berlebihan seperti bacaan ishmam tadi. Okey, cara bacaannya, ra ni diperdengarkan huruf yang berbaris dengan suara yang perlahan ketika wakaf serta dapat didengari oleh mereka yang dekat dengannya. Seperti yang saya katakan tadi, itu huruf yang berbaris, itu pada asalnya la ta'manna ni ialah la ta'manna. Jadi manuna, nun yang berbaris dhammah tadi dibaca secara perlahan, itu la ta'manna. Seperti itu. Baiklah, cara bacaan tashil pula, iaitu dari segi bahasa iaitu bererti mudah ataupun ringan. Dari segi istilah pula ialah bermaksud menyembunyikan huruf
antara sama ada ingin membunyikan huruf hamzah dengan alif ataupun hamzah dengan waw ataupun hamzah dengan ya. Tasheel ni ada satu sahaja dalam Al-Quran. Jadi kita boleh lihat contoh di sebelah. Contoh tasheel ni kita boleh lihat dalam surah Al-Fusilat ayat 44, iaitu dalam bulatan tersebut ada kalimah jamiyun. Okey. Asalnya perkataan jamiyun ialah jamiyun, iaitu ada dua hamzah, iaitu hamzah sahaja di hadapan dan hamzah yang berada di atas alif yang dibaca jamiyun. Lepas tu apabila berlakunya tasheel, jadi dia hanya tasheel ni ada tanda tertentu, iaitu tandanya ialah alif, atas alif tersebut ada tanda mati. Jadi ia dibaca dengan jamiyun, bukan dibaca dengan jamiyun. Maknanya hamzah di atas alif tersebut dibuang dan diganti dengan mati. Jadi tashilnya ialah jamiyun. Baiklah, jenis yang lain ialah naqal. Apa itu naqal? Pengertian naqal ialah memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya dan hamzah tersebut dihazafkan, atau maksud hazaf tersebut ialah dibuang. Hamzah tersebut dibuang dan diganti dengan huruf yang mati. Baiklah, contoh bacaan naqal ni kita boleh lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Dan contohnya kita dapat lihat dalam bulatan tersebut iaitu kalimah bi'sal ismu. Okey, cara bacaan ni ialah memindahkan baris pada kalimah al-ismu, iaitu al wajib dibaca dengan memindahkan baris hamzah kepada lam dalam ayat. Contohnya kita boleh lihat di sebelah, iaitu kalimah bi'sal ismu dibaca dengan naqal bi'sal ismu, iaitu kalimah al-ismu pada hadapannya itu al, alif dan lam tersebut iaitu pada alif yang di hadapan tersebut dibuang dan dibaca dengan lismu, bi'sal ismu. Okey, ibdal pula ialah maksudnya menukarkan suatu huruf dengan huruf yang lain, atau dalam kata lainnya hamzah kedua iaitu hamzah wasal. Wasal ni ialah sambung. Hamzah yang disambungkan ditukar kepada huruf mad alif dan dipanjangkan bacaannya. Contoh bacaan ibdal kita boleh lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 4, iaitu dalam bulatan tersebut kalimahnya ialah u'tuni, iaitu dalam kaedah hukum tajwid. Cara bacaan u'tuni ni dibaca dengan ibdal ketika ibtidak, iaitu ketika memulakan ayat lah, iaitu dengan secara mad badal dengan menukarkan hamzah kedua, iaitu kita boleh lihat alif di hadapan kemudian hamzah. Itu merupakan hamzah yang kedua, iaitu kepada huruf mad ya, dan dibaca dengan dua harakat. Itu cara bacaannya u'tuni. U'tuni. Kalau tadi ibdal ditukar kepada huruf mad ya. Contoh yang lain iaitu ibdal ditukar kepada huruf mad alif. Contohnya bacaan al-zakarai, al-ana, Allah, iaitu hamzah wasal pada ketiga-tiga kalimah yang saya baca tadi, iaitu harus dibaca dengan ibdal secara 6 harakat dan harus juga dibaca dengan tasheel. Itu sebagai tambahan saja. Okey, akhir sekali ialah silah. Itu untuk pengetahuan semua, dalam kata lainnya ialah mad silah. Okey, dari segi bahasa, mad ni ialah memanjangkan suara dan silah ni ialah hubungan. Dari segi istilah pula, apabila hak dhamir, itu hak bulat itu yang berbaris bawah ataupun hadapan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, mad ini hanya akan berlaku dengan syarat huruf sebelumnya dan selepasnya berbaris sahaja dan tidak berlaku pada huruf sebelumnya dan selepasnya itu baris matilah ataupun matilah, huruf mati. Dan ia dikenali sebagai silah ni kerana ia berlaku ketika wasal sahaja dan tidak berlaku ketika wakaf.
Terdapat dua jenis silah iaitu maksilah qasirah, itu dibaca secara pendek, dan maksilah tawilah, itu tawilah yang dimaksudkan ialah bacaan secara panjang. Okay. Maksilah qasirah ni berlaku apabila hak dhamir, itu hak bulat tadi, bertemu dengan huruf selain daripada hamzah qata'i. Hamzah qata'i dimaksudkan ialah alif, di atas alif tersebut ada hamzah, itu yang dimaksudkan hak qata'i. Dan kadar bacaannya ialah seperti mat asli, iaitu 2 harakat sahaja. Baiklah, terdapat dua contoh yang saya ambil daripada ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Yasin ayat 30 dan surah Al-Kahfi ayat 43. Contoh ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim illa kanu bihi yastahzi'un. Itu kita boleh lihat selepas pada kalimah bihi, selepas bihi itu ada tanda untuk silah lah. Itu dibaca secara 2 harakat, dan kita boleh lihat silah ni selepasnya dan sebelumnya ialah berbaris. Jadi selepas hi itu ialah berbaris atas, dan sebelum hi tersebut berbaris bawah. Okey, contoh yang kedua pada surah Al-Kahfi, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Okey, kalimah yang digariskan tersebut ialah lahu fi'atun. Itu selepas hak dhamir tu berbaris bawah dan sebelum dhamir tu berbaris atas, dan dibaca secara 2 harakat sahaja. Baiklah, mat silah tawilah ni pula ialah bermaksud mat yang terdapat pada hak dhamir, iaitu selepas ha tersebut berlakunya pada keadaan wasal sahaja. Terdapat hak dhamir pada akhir kalimah, sebelum dan selepasnya pula terdapat huruf yang berbaris. Untuk kita lebih mengenali mat silah tawilah ni, kita cuma perlu perhatikan selepas hak tersebut terdapatnya hamzah qata'i, dan kadar bacaannya ialah 4 ataupun 5 harakat saja apabila bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Kalau nak faham lagi, kita boleh tengok contoh sebelah. Kita dapat 2 contoh mat silah tawilah yang saya ambil, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 26. Contohnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Okey, pada contoh yang pertama, selepas hak dhamir ataupun sebelum dhamir itu berbaris atas. Seperti yang saya katakan tadi, kalau nak kenali mat silah tawilah ni, hanya perhatikan ada hamzah qata'i sahaja. Jadi selepas hak dhamir tersebut ada hamzah qata'i, itu alif yang ada hamzah di atasnya. Okey, pada contoh kedua pula, itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Okey, sama sahaja seperti contoh yang pertama tadi, itu kalau nak kenali mat silah tawilah ni, hanya perhatikan kepada selepas hak dhamir tu ada hamzah qata'i, dan sebelum dan selepasnya ialah berbaris saja, berbaris dan tidak sukun dan apa-apa sahaja. Jenis bacaan yang terakhir ialah 2 wajah atau lebih. Apa yang dimaksudkan dengan 2 wajah atau lebih ni, iaitu menurut bacaan Gharib Imam Hafsi Asy-Syatibi ni adalah berkaitan dengan huruf Sad yang dibaca dengan huruf Sin. Maksudnya di sini dalam Al-Quran ada kalimah yang khusus dibaca sama ada ingin membacanya dengan huruf Sad ataupun ingin membacanya dengan menggunakan huruf Sin. Itu mengikut pilihan masing-masing lah, sama ada antara ingin menggunakan antara keduanya. Baiklah, terdapat 3 contoh bacaan 2 wajah atau lebih yang saya ambil dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 245, dalam surah Al-A'raf ayat 69 dan surah At-Tur ayat 37. Baiklah, dalam ketiga-tiga surah ni kita ada kesemua bacaan 2 wajah. Yang pertama sekali dalam surah Al-Baqarah, saya baca dahulu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Baiklah.
Dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ni, kalau kita lihat dalam bulatan yang sebulat tu ada bacaan dua wajah, iaitu sama ada kita boleh baca menggunakan huruf sin ataupun huruf sad. Okey, saya bagi contoh cara bacaan dia dengan menggunakan huruf sad. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu. Okey, kalau kita menggunakan huruf sin pula, bacaan dia wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu. Okey, itu dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-A'raf pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zadakum fil khalqi bastah. Okey, kalau dibaca dengan huruf sad, wa zadakum fil khalqi bastah. Kalau huruf sin, bastah. Okey, yang terakhirlah dalam surah At-Tur, itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Okey, kalau dalam surah yang ketiga ni, surah At-Tur ni, kita tengok lain sikit kan. Sin dia tu duduk di bawah sad. Jadi dua wajah ni dia boleh je sin tu atas sad ataupun bawah sad. Jadi yang saya bulat tu, bila dua wajah dia, bacaan dia al-musaytirun, sama ada nak baca dia dengan menggunakan huruf sad ataupun huruf sin. Atau kalau nak lebih jelas lagi cara bacaan dia, sekiranya terdapat huruf sin kecil di atas ataupun bawah huruf sad, maka ia boleh dibaca dengan dua cara. Sama ada dibaca dengan huruf sin ataupun kekal je dengan huruf sad yang ada dalam kalimah yang saya katakan tadi. Okey, dah faham kan? Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.